Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik 2.4 iaitu teknologi pengeluaran makanan. So, kita tengok teknologi pengeluaran makanan ini sebenarnya diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan dalam dunia kita. Okey. So, bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pengeluaran makanan? So, yang pertama, meningkatkan kualiti makanan. Yang kedua, dengan meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. So, adalah caranya, langkah-langkahnya untuk kita tingkatkan pengeluaran makanan. Okey, menghasilkan penggunaan baka yang bermutu. Seterusnya, dengan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden yang kita guna sekarang lah. Okey, so pelbagai teknologi moden yang telah diperkenalkan untuk menghasilkan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengatasi masalah kekurangan makanan sedunia. Okey. Seterusnya, ini adalah dalam buku teks ya. Cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. So, antaranya adalah penggunaan teknologi moden. Yang kedua, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Okey, yang ketiga, penyelidikan dan pembangunan. Yang keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimal. Maksudnya di sini, bila kita tanam, contohnya kita tanam padi. So, dalam sawah padi tu, dalam masa yang sama, kita akan bela ikan. Contohnya ikan keli dan sebagainya lah. So, 2 dalam 1. Okey, so pengurusan tanah yang cekap. Ini pun sama. Dalam masa yang sama, kita boleh 2 dalam 1 lah. Kita boleh pelbagaikan teknik tanaman ataupun pertanian kita. Okey, penggunaan baka yang bermutu yang keenam. Alright, so kita tengok penggunaan baka yang bermutu ni macam mana. Okey, penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okey, baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperoleh melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Okey, so ini adalah teknik-teknik ataupun teknologi yang kita gunakan untuk menghasilkan baka yang bermutu. Alright, seterusnya kita tengok ciri-ciri baka yang bermutu. Yang pertama adalah cepat tumbuh dan matang. Maksudnya bila kita tanam, contohnya pokok jagung. So, bila kita tanam dalam masa 3 bulan, so dia dah menghasilkan buah. Okey, so hasil yang banyak. Okey, kalau dulu kita hanya dapat dalam 2-3 tan je satu tanaman. So, mungkin kita dah lebih lah daripada pengeluaran yang sebelumnya tu. Okey, so ciri-ciri baka yang bermutu yang ketiga adalah daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Okey, yang keempat, penjagaan mudah dan kos penjagaan yang rendah. Yang kelima, rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau. Rintangan yang tinggi ni bermaksud dia lebih tahan, okey, lebih tahan terhadap penyakit lah. Lebih tahan terhadap penyakit. Saya padam. Okey, lebih tahan penyakit lah. Maksudnya dia lebih kuat lah berbanding dengan baka yang tidak biak secara pengklonan, secara mutagenesis, kejuruteraan, tak terlibat dengan kejuruteraan genetik. So, dia lebih tahan lah. Okay. So, lagi, kalau contoh kelapa sawit Tanera. Tanera ni dia ada 2 kacukan. Pacifer, apatah satu lah. Dia ada dua jenis. Saya tak ingat dia punya jenis kacukan tu. Okey, so kita ada 2 jenis kacukan kelapa sawit kat sini untuk hasilkan kelapa sawit baka Tanera. So, kenapa? Sebab baka Tanera ni dia mempunyai mesokap yang lebih tebal. So, kalau awak tengok, mesokap ni adalah sabut kelapa. Okey, ni kita panggil dia mesokap. Okey, so mesokap yang tebal dia boleh menghasilkan minyak yang banyak. Okey, minyak yang banyak bila sabut tu tebal. Okey, so ini adalah isi rong.
isi rong ni juga ada minyak. Okey, ada minyak. Tapi kuantiti dia rendah. Okey. So, kalau kat sini, ini adalah dia punya, sorry. Saya padam So, ni adalah dia punya, tempurung. Okey. Tempurung kelapa sawit tu lah. Tempurung. Okey, tempurung ni tak ada apalah. Biasanya kita akan bakar dan jadikan, arang lah. Alright. So, isi rong ni biasanya kita akan hasilkan santan. So, kalau awak tengok dekat Tesco pun dah ada santan sawit. Dalam paket warna hijau. Okey, so santan sawit ni bagus. Sebab apa? Dia rendah kolesterol. Okey, dia rendah kolesterol. So, dia baguslah untuk kesihatan. Tapi dia tak rasa lemak lah, tak sedap sangat. Okey. So, ini adalah biak bakar. Okey, 2 bakar kelapa sawit yang kita biak bakar. Okey, untuk hasilkan kelapa sawit jenis Tanera. Okey. So, ciri-ciri kelapa sawit jenis Tanera, dia berbuah lebat, mempunyai isi rong yang besar, sabut yang tebal, yang ni yang kita nak. So, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Kenapa minyak tinggi? Sebab ni mesokarp dia tebal. Okey. So, pada mesokarp ni yang kita akan hasilkan minyak masak tu lah. Okey, seterusnya belimbing bintang mas MS Star 1 Mardi berwarna kuning keemasan, manis dan rangup lah. Tak macam belimbing zaman dulu lah, dia masam. Okey, so belimbing sekarang ni bau pun wangi, dia manis dan rangup. Okey, lagi ini daripada biak bakar lah. So, kita akan hasilkan buah-buah macam ni lah, buah-buah dan sayur-sayuran yang seperti ni lah yang kita nak. Okey, betik exotica, dia lebih besar dan mempunyai isi yang manis. So, dia lebih berwarna oranye lah. Okey, lagi. Ini adalah lembu Mafriwal. Okey, lembu tenusu. Kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. So, ni dia menghasilkan susu dalam kuantiti yang tinggi. Alright. So, kalau kita nak hasilkan lembu yang menghasilkan daging yang banyak, so kita kena kacup antara dua lembu yang menghasilkan maksudnya yang besar lah, yang gemuk. Lembu yang berbaka daging. So, dia tak sama dengan lembu yang tenusu. Okey. So, tengok apa yang kita nak. Okey, so seterusnya ayam akar putra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. So, ni ayam yang telah dibiak bakar. Okey, yang telah dikacuk lah. Okay, seterusnya, yang kedua, penggunaan teknologi moden. Kita tengok, teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Maksudnya kita nak meningkatkan lagi penghasilan dari segi kualiti dan kuantiti makanan tu. So, kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan mesin ataupun jentera, so kita boleh menghasilkan dalam kuantiti yang banyak lah dan berkualiti. Tapi kalau kita menggunakan tenaga manusia, so kita hanya boleh menghasilkan limit lah, tak banyak hasil yang boleh dihasilkan. Okey. Seterusnya, kita menggunakan mesin pengisar ataupun mesin pengisi cecair untuk mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. So, kalau awak tengok dalam video-video penghasilan makanan, so memang banyaklah kita menggunakan khidmat mesin. Okey, mesin pengisar, mesin pengisi, macam-macam lah kita menggunakan teknologi moden. Okey, untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti. So, lagi, pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada bakar tanaman dan ternakan. So, ni dari segi konsep pengklonan. Okey, jentera yang kita gunakan seperti traktor, jentolak dan jentuai dapat mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Contohnya padi lah. Kalau zaman dulu kita guna kerbau kan, so dilambat sikit lah proses tu. Kita ambil masa. So, bioteknologi pula seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Ini biasanya kita tengok dari segi buah-buahan kan, dari segi ternakan. So, kita nak hasilkan kita nak hasilkan
lembu tenusu. So kita menggunakan bioteknologi ni lah, kita pindahkan dia punya DNA. So contohnya kalau kita nak hasilkan betik yang manis ataupun terung yang besar, okey, so kita boleh menggunakan teknik bioteknologi ni lah. Okey, sama ada cara dia pemindahan embryo ke, pengklonan ke, so macam-macam lah kita guna. So kita menggunakan pemindahan DNA dia ni. Okey. Okey, seterusnya penggunaan drone dalam proses semburan pestisid. Pestisid ni adalah racun serangga lah, ataupun racun ni. Okey, dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. So, kita menggunakan drone sahaja. Alright, seterusnya pendidikan dan bimbingan untuk petani. Yang ni paling penting. Yang ni ketiga kalau tak silap saya. Okey. So, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Beberapa agensi atau institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So, sekarang dah banyaklah kursus-kursus dalam bidang pertanian dan peternakan. Okey, yang ketiga, so yang ni yang keempat lah. Penyelidikan dan pembangunan. So kita memang ada R&D lah untuk menghasilkan satu-satu produk. So penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan secara global. Okey, yang keenam. Okey, yang ni yang empat juga. Yang keempat, seterusnya, beberapa buah universiti di Malaysia turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. So kita ada research lah. Okey, yang ni yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, maka penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum, maksudnya secara maksimal lah, untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan. So kita tanam sayur-sayuran, kita tanam padi, dalam masa yang sama kita pun bela haiwan lain. Macam tu lah. Okey. So, cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan perairan, ini antaranya lah ya. Mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian. So, tanah-tanah yang terbiar tu kita usahakan supaya ada hasil yang kita dapat. Okey, menyuburkan kawasan tandus yang kering tu kita suburkan dengan cara penanaman ni lah. Okey, mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai untuk aktiviti aquakultur air tawar. So, kita bela ikan dalam sangkar. So, macam-macam lah dia orang buat. Okey, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur marine. Okey, seterusnya, kita bina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau peternakan yang kekurangan bekalan air. Okey, pengurusan tanah yang cekap, yang ni adalah yang ke-6 kan. Okey, pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan kualiti hasil tanaman, meningkatkan kuantiti hasil tanaman. So, semua yang kita buat ni untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil tanaman tu. Alright. So, yang ketujuh adalah tanaman secara giliran lah. Okey, contohnya di sini, tahun pertama, kawasan pertanian tu kita tanam tomato. So, tahun yang kedua kita tanam kobis. Masuk tahun yang ketiga, so kita tukar. Kita tanam terung. So, macam itulah kita akan buat penggiliran tanaman tu. Okey. Ada banyak lagi lah tanaman lain yang kita guna. Kita rotate penanaman tu. Kenapa? Untuk meningkatkan nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan tu. Setiap tumbuhan memerlukan nutrien yang berbeza. Jadi, katalah tahun tu kita menggunakan tomato, so dia memerlukan nutrien lain. So dia maksudnya tanah tu akan tinggilah nutrien tertentu. So bila masuk tahun kedua, okey, kita tanam kopis. So maksudnya nutrien yang awalnya, yang asalnya tomato tadi tu akan digunakan oleh kobis tadi. So kobis ni memerlukan nutrien lain juga. So dia akan meningkatkanlah bertambahlah nutrien tanah tu. Dia bergantung pada keperluan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tu lah sebenarnya. Okey, meningkatkan
nutrien tanah. Okey, lagi tanaman campuran. Okey, tanaman campuran maksudnya kita tanam macam ni lah. Ni salad lain, ni salad lain. Ni tanaman campuran. Okey, lagi penanaman teres. Secara teres maksudnya kita boleh meningkatkan kuantiti, okey, bilangan tanaman tu. Okey, kalau kita tanam secara mendata, so kita panggil luas permukaan kan. Kalau kita buat berteres macam ni, berteres maksudnya bertingkat-tingkat macam ni. So kalau berteres macam ni, dia akan meningkatkan luas permukaan lah. Jadi banyaklah hasil tanaman yang boleh kita tanam. Ini tanaman teres kita panggil. Okey, penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam menjaga kualiti dan kuantiti. So, tapi racun serangga yang chemicals pun bahaya juga untuk nutrien tanah. Dan kalau dilarut dalam tanah dan dialirkan ke sungai, boleh menyebabkan hidupan akuatik pun terancam jugalah. So, kita kena menggunakan racun serangga ni secara optimum lah. Maksudnya secara sesuai lah, banyak mana yang kita nak, tak perlu lebih lah. Okay. So, lagi penggunaan racun serangga. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Tapi kita kena kontrol, tak boleh guna terlalu lebih. Sebab nanti akan efek pada hidupan akuatik juga bila dilarut dalam tanah dan dialirkan ke sungai. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan. Ini yang saya kata tadi. Mencemarkan alam sekitar, boleh menyebabkan perosak, tanaman menjadi lebih berdaya tahan. Okey, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Kenapa dia membunuh mikroorganisma dan membunuh cacing tanah ni? Sebab cacing tanah ni dia perlu tahu untuk struktur tanah tu supaya dia berongga. Bila dia berongga, akan ada gas oksigen untuk keperluan tumbuhan tu tadi. So kalau cacing tanah ni mati, so tak adalah rongga tu. Jadi tanah tu terlalu padat. Okey, so dia boleh efek pada hasil tanaman tadi. Okey. Lagi kita boleh menggunakan kawalan biologi. Maksudnya, contoh kalau katalah haiwan perosak tu, contohnya tikus, so kita tak guna racun tikus lah. Jadi kita menggunakan burung hantu untuk makan tikus tu tadi. So ni kita panggil kawalan biologi. Kita tidak menggunakan chemicals. Okey. Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa dan pemangsa dan parasitism yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. So, kita menggunakan konsep mangsa-pemangsa dan parasit ni lah. Alright. So, ini antara kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. So, kelebihan dia lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma, kecuali perosak lah. So, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Maksudnya dia cepat rosak lah perosak tu. Maksudnya cepat mati lah. So, lebih murah. Tapi kelemahan dia mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak. Jadi, sempatlah tanaman tu rosak dulu sebelum perosak tu mati. Okey, sukar meramal hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup dan memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Lagi satu, dia punya kelemahan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Okey. So ni adalah kawalan kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cepelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cepelai ni aktif pada waktu siang saja. Tapi tikus ni dia aktif pada waktu malam. So, tak ada function jugalah. So, hal ini boleh menyebabkan cepelai tu beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan dia. So, tu antara kelemahan kawalan biologi. So, setakat ini sahaja untuk hari ini. Jadi, tolong lengkapkan buku SPS untuk subtopik 2.4. Okey, seterusnya kita akan masuk 2.5 untuk video seterusnya.